Semangat. Khabar baik. Okay, InsyaAllah Alhamdulillah kalau ya. ada sesiapa yang ingin bertanya soalan, di diri ni ada apa ni? Boleh bagi permission ke untuk ada yang bertanya soalan ke daripada chat ataupun Boleh, boleh. uh, Just kalau nak tanya soalan, just type di ruangan chat. chat. Nanti saya baca. Sebab saya ada Okey, satu lagi alright. telefon di sebelah ni, saya boleh baca lah. InsyaAllah. Alright. Okey, terima kasih. Okay, kalau siapa ada Okay. soalan boleh ni ya, terus chat je. Tak ada masalah. Okey, terima kasih. Dekat Teruskan Ruby. sini, okay, dekat sini siapa yang belum buat pembelian, boleh type 1. Saya nak tengok. Jelas tak suara saya? Jelas, clear. Clear? Tak ada. Tak ada yang 1. Okey, Tuan Zakbar. Tuan Zakbar masih belum buat belian Okey. Lagi-lagi saya nak tengok. Okey, berapa orang yang type 1? Okey, ada 3, 4 orang. Yang dah jadi introducer type 2. Alisha Azwin. Okey, ramai juga. Dan kebanyakannya adalah belum membeli. Okey. So Tuan Zabar dah boleh start belilah lepas pada tengok ni kan. Sebab apa sekarang adalah masa yang sesuai untuk kita buat belian lah. Mengikut kepada grammage yang lebih berbanding sebelum pada ni. Okay. Biasa untuk sekarang ni, siapa yang beli cepat dapat untung insyaAllah. Okay, 2. Okay. Alright. Okay, saya mulakan malam ni dengan pengenalan diri saya sedikit. Pengenalan diri saya. Okay, saya berasal daripada Kelantan, menetap di Johor Bahru lebih daripada 27 tahun dan bermastautin kat sini lah. Right. And then seorang suri rumah sepenuh masa sebelum pada ni. Sebelum COVID tu adalah buat bakery, ada kedai bakery semua kan. Dan selepas COVID tu saya dah close down operation dan saya buat business networking. Sehinggalah hari inilah sampai hari ini. Okay. Saya bermula sebagai introducer pada September tahun 2021. Dan sekarang Oktober kan, dah 2 tahun lah saya bersama QM. Saya ambil masa selama 3 bulan. Okay, selepas saya daftar, saya terus beli 2 unit GAE kali 10. Dan saya tak buat apa-apa selama sebulan setengah. Selepas tu bulan Disember, saya dah start bina team. Akhir Disember, saya dah jadi dealer. Dan semasa saya berada di ranking dealer, pendapatan saya pertama adalah 400 lebih. Dan paling tinggi pendapatan saya sebagai seorang dealer adalah 17,000. And then selepas pada tu 4 bulan kemudian saya naik kepada ranking DD. Dan sampai hari ni saya dah setahun dah jadi DD. Tak tahulah bila nak jadi merchant. Okay, sekarang ni di bawah tim saya dah ada. Apa dia? Minggu depan jadi merchant. Minggu depan. Amin. Di bawah Amin. tim saya dah ada direct dan indirect dealer seramai 62 orang dan 2 DD. Okay, itulah sedikit sebanyak. Dan yang paling semasa saya berada di ranking DD, income saya yang paling banyak saya dapat sebulan adalah 42,000 lebih lah. Okay, sehari saya pernah cecah income 7,000 sehari, ada pernah sekali. Kalau 250 tu biasalah setiap hari insya-Allah boleh dapat juga. Dan 1,000 satu hari macam tu. Right, itulah sedikit sebanyak. Cabaran yalah saya cerita yang manis-manis je, yang tak manis tu tak payahlah cerita kan. Sesekali je saya akan cerita yang tak manis tu, yang tak best nak dengar tu semasa di sesi Bob saya boleh ceritalah sesekali. Kalau dekat Zoom ni saya suka cerita benda-benda yang orang kata
yang boleh menaikkan semangat untuk kita terus berjuang di platform emas fizikal emas fizikal, tapi dia di platform digital. Alright. Ada sesiapa yang nak tanya soalan? Itulah serba ringkas tentang diri saya. Okay. Ada soalan? Tak ada soalan? Kalau ada boleh on mic ataupun boleh type di kat chat pun boleh. Okey. Tak ada? Assalamualaikum Puan Mimi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Boleh kongsi tips macam mana nak jadi dealer? Kongsi tips Okey, untuk tips tu saya akan share sekejap lagi dalam slide saya akan terangkan secara detail. Okey. Boleh puan? Boleh. Boleh. Terima kasih. Kalau tips yang lain tu saya hanya berkongsi daripada saya introducer sampai saya naik dealer developer, saya hanya berkongsi di status WhatsApp saja. Okay. Selepas saya naik DD baru saya munculkan diri di platform Facebook lah. Okay. Okay, saya di JB di mana? Saya berada, rumah saya dekat belakang Senang Airport di Bandar Putra. Tuan Zakbar yang bertanya tu. Okay. Ada lagi soalan? Kalau tak ada, saya teruskan sharing slide lah. Saya akan terangkan macam mana saya membina tim. Tak ada soalan? Okey, kalau tak ada, saya teruskan kepada slide saya pada malam ni. Okey, sekejap saya buat sharing screen. Okey. Okey, nampak diri ni. Nampak keluar. ya? Ha-ha. Dah keluar. Hmm. Alright. Semua boleh nampak? Okey. Okey, malam Awak ni nampak kelas. saya ditugaskan untuk sharing tentang reseller program ataupun biasa dipanggil juga dengan ladder to success. Macam mana kita nak membina kerjaya di QM ni. Okey. Sebagaimana kita ketahui di QM ni dia ada 4 ranking lah. Bermula daripada introducer, dealer, dealer developer, merchant. Lepas tu kat atas merchant ni ada lagi merchant developer, senior merchant, merchant developer dan atas satu lagi senior merchant. Okay. Okay, macam mana kita nak, kenapa kita perlu bina tim? Kalau orang kata saya nak join QM ni hanya nak menyimpan emas untuk diri sendiri. Okay, boleh menyimpan emas hanya untuk diri sendiri, tidak ada jadi masalah. Kalau kita tak nak bina tim, tapi kita tak dapat dua benefit lah di QM. Sebab apa? Kita hanya akan dapat keuntungan sahaja dengan cara jual dan beli emas kita. Tapi bila kita kita dah masuk kepada sistem reseller, kita boleh dapat banyak lagi benefit. Antaranya kelebihan eksklusif sebagai konsultan. Okay, dekat QM, walaupun kita berada di Malaysia, kita dibayar gaji dalam US dollar. Okay, contohnya hari ini, 1 US dollar bersamaan dengan RM4.73 macam dulu, 732 sen macam tu. Okay, so jadi walaupun dapat sen-sen, dapat ringgit-ringgit, tapi bila dikalkulate, dia akan jadi banyak. Sebab apa? Dalam US dollar. Commission tanpa had kita boleh dapat. Okay, selagi kita tidak bertemu dengan sama level dengan kita. And then
Lagi, apa yang kita dapat benefit daripada menjadi konsultan di QM? Boleh tunaikan komisen setiap hari. Jika dalam kita punya flow account ataupun sebelum pada ni payout, hari-hari kita boleh keluarkan. Sama ada kita nak beli GSA, beli GAE ataupun kita nak masukkan kepada bank kita lah. Okay, contohnya kita dah masukkan kepada Maybank, Bank Islam, terpulanglah kepada kita kat mana kita nak simpan komisen kita. Okay, macam tadi komisen dalam USD. Dan akaun kita boleh diwarisi. Boleh diwarisi bermakna kita boleh mewariskan akaun kita kepada suami, anak-anak kita yang juga ahli QM. Sekiranya mereka tidak ahli QM, tidak boleh diwarisi. Jadi daftarkanlah anak beranak kita tu di bawah referral kita. Sebab apa? Pendaftaran hanya percuma dan masukkan nama mereka sebagai nomini ataupun pewaris akaun kita. Okey, untuk slide yang pertama ni ada soalan. Ada soalan yang nak tanya, yang tak faham, yang kurang jelas, boleh type di ruangan chat. Pewaris kita boleh tukar, tapi kita kena melalui email ataupun melalui customer service lah. Kita isi satu form untuk tukar waris. Contohnya sebelum pada ni, pewaris kita adalah ibu bapa kita dan ibu bapa kita telah meninggal, kita nak wariskan kepada anak kita, kita kena melalui email kepada Cubic. Ataupun kita boleh melalui customer service. Alright. Pewaris boleh lebih daripada seorang ke? Buat masa ni seorang sahaja. Belum dapat dua lagi. Sebab semasa saya ke Penang itu hari, adalah propose kepada Datuk Lim untuk buat dua penama. Penama pertama dan penama kedua. Had umur pewaris 18 tahun ke atas lah. Okay. Umur berapa boleh jadi pewaris? 18 tahun ke atas. Okay, lagi? Soalan? Saya dah jawab semua soalan daripada Mazia, Jovina dan Fatima. Okay. Kalau tak ada soalan, saya pergi kepada slide yang seterusnya. Okay. Sekejap. Oh, ada. Nomini tu ada kotak yang ada nyatakan estate. Kalau tertik kotak tu boleh release tak semula? Dina yang bertanya. Okay, kita boleh release semula dengan kita menghantar email kepada Cubic Care. Okay, ataupun kita check dekat kita punya website tu yang gambar untuk live chat tu. Nomini tu ada, okay. Pewaris kena ada talian darah ke? Okay. Setahu saya pewaris tu hanya yang berumur 18 tahun ke atas dan ahli QM. Sebab saya tak ada baca lagi yang mengatakan talian darah tu. Setahu saya yang macam tu lah. Sebab ada yang join QM kan dia tidak ada adik-beradik lain dan dia masukkan nama anak saudara dia yang juga ahli QM. Tak jadi masalah. Okay. Lagi? Dah tak ada soalan? Okay. Tak ada soalan? Ke ada yang nak bertanya? InsyaAllah setakat ni Pak Gaya macam semua dah faham setakat ni. InsyaAllah boleh Dah clear ni. Okay, saya pergi kepada next slide. Okay. Okay. Rank yang pertama dalam QM ni selain daripada kita jadi investor. Kadang-kadang ada yang tak nak jadi introducer. Dia sekadar membuka akaun QM dan nak jadi investor saja. Dia nak invest je. Dia tak nak pening-pening kepala. Dia tak nak registerkan dia punya team. Dan dia nak jadi investor. So, kalau dia nak jadi investor, kita jangan promote dia kepada introducer. Kita just tinggalkan dia sebagai investor. Dan bila tiba masanya dia nak jadi introducer, kita just promote. Yang siapa yang boleh promote ni? Leader di atasnya ataupun referral je. Kalau referralnya tu belum lagi jadi dealer, kita refer kepada atas. Nama atas pada referral kita tu lah. Okay, syarat yang pertama menjadi introducer buat masa sekarang.
dengan belian 1 unit GAE kali 10. Okey, GAE kali 10 ni buat masa sekarang harga dia 1,500 lebih lah, 550 macam tu untuk 41 gram. Dan nilai ni berubah-ubah mengikut exchange USD rate kita dengan duit Malaysia kita lah. Kalau duit jatuh, semakin tinggilah kita kena bayar. Okey. Dulu masa saya join tahun 2021 pada bulan 9 untuk 1 unit GAE kali 10 ni saya hanya bayar 1,370. Dalam masa setahun je kenaikan dia dah RM200. Okey. Selain daripada 1 unit GAE kali 10, kalau kita tidak ada modal untuk melayakkan diri kita menjadi introducer, kita boleh juga membeli 3 unit GAE kali 5 ni. Sebanyak modal 300 plus lah. 1 unit bersamaan 100 plus dan 3 unit 300. So dah cukup 3 unit ni, dealernya boleh promote kepada introducer. Okey. Jelas tak bagaimana menjadi introducer? Ada soalan? Akaun semasa atau akaun personal yang sesuai untuk daftar QM? Maksud akaun ni akaun apa? Akaun bank ke apa Puan? Puan Siti. Okey, kalau akaun bank, saving account dengan current account tu, biasa kalau siapa yang membuat transfer lebih daripada 25,000 kan, elok kita guna current lah, current account ataupun business account pun boleh. Kalau kita guna saving account, kadang-kadang account kita kena freeze ataupun account kita akan di-block. Okey, saya dah jawab ya Puan Siti. Kalau kita punya transaction tu melebihi 25,000 sebulan, lebih baik kita guna current account. Okey, jika semua jelas saya akan pergi kepada next punya. Okey. Okey, GAE kali 5, GAE 5 kali 3 unit adakah atas nama kita sahaja? Ya, betul. Sebab apa? Sebab syarat untuk jadi introducer adalah 3 unit GAE kali 5 ataupun 1 unit GAE kali 10. Ni sesiapa yang bercadang untuk menjadi introducer, dia wajib dulu beli salah satu ni. Sama ada kali 10 ataupun 3 unit kali 5. Okey. Jelas ya? Okey, alright. Dah faham. Kenapa perlu sangat kita ni nak kena jadi introducer dan dealer? Sebab apa? Kita dapat balik bila kita jadi introducer ni, sekurang-kurangnya kita dapat balik cashback atas pembelian kita sendiri. Contohnya setiap bulan kita beli GSA untuk buat GCA, kita akan dapat commission 0.5%. Dan sekiranya kita beli JE kali 5, kita akan dapat 1.5%. JE kali 10, 2%. Begitulah sebab seterusnya. Okay, dan daripada introducer ni, kenapa kita kena target dan kita berimpian untuk jadi dealer? Sebab perbezaannya sangat banyak. Antaranya, untuk GAE je, 10 ni kan, kita tengok 2 dengan 7 atas belian sendiri. Banyak tau. Sebab apa? Kalau 7% ni kita beli, kita akan dapat banyak berbanding daripada 2% daripada JE kali 10. QM menyediakan USD $75 untuk semua level-level yang ada dekat QM ni. Bermula daripada introducer, dealer, developer, merchant dan senior merchant. Kalau satu unit GAE kali 10 ni, dia sediakan $75. Darablah dengan RM4. 4.723 tu. So dapatlah total berapa yang QM berikan commission atas satu unit tu. Okay. Dan lagi satu yang saya pernah jumpa lah, commission ni kan,
dekat QM lah yang saya nampak paling tinggi, sebab sebelum pada ni saya pernah buat business networking yang lain, tak sebanyak yang kita dapat dekat QM ni. Commission dia yang tertinggi. Kalau siapa pernah buat insurans, dia tahulah macam mana perbezaan commission yang disediakan oleh kita jadi ejen insurans dengan kita jadi dealer dekat QM. Okey, setakat ni nak tanya tentang commission ni. Okey, commission introducer tu cuma dapat daripada belian sendiri, tak. Sekiranya puan dah registerkan investor baru di bawah puan dan beliau membeli JE kali 10, then puan akan dapat 2% daripada investor yang baru tu. Tapi bila puan dah promote dia kepada introducer, dah sama level, puan hanya dapat total group sale daripada direct referral puan tu. Jadi lepas pada ni next belian dia pula yang akan dapat. Puan hanya menerima total group sale. Total group sale ni pada saya dia lebih penting daripada commission yang 2% ni. Sebab apa? Daripada total group sale ni lah yang akan menjadikan kita sebagai seorang dealer. Alright. Ada lagi soalan? Saya dah jawab ya, yang Juvina tu. Semua jelas tak ni? Faham ke apa yang saya terangkan ni? Berapa commission daripada total group sale? Commission daripada total group sale. Total group sale tu untuk syarat kita naik kepada dealer. Okay. Cikgu Din ada tu hari ni. Alright. Seterusnya kita pergi kepada ni struktur dia ni. Okay. Struktur commission untuk introducer. Tadi kan saya dah cerita benda yang sama lah. Sekiranya kat sini kita sebagai introducer, then kita registerkan introducer baru di bawah kita ni, dia dah beli 1 unit GAE kali 10 ataupun dia beli 3 unit GAE kali 5, kita dah terputus kat sini sebab dia yang akan dapat 2%. Sedangkan ni adalah ni direct kita, tapi kita menerima total group sale ni daripada dia ni. Pelanggan baru ni, introducer ni yang akan dapat total group sale dan 2% daripada belian pelanggan baru di bawah link referral dia tadi. Struktur bayaran bergantung kepada amount berapa yang unit yang dia beli. Semakin banyak yang dia beli, semakin banyaklah komisen yang kita akan dapat. Yang ni dia putus sementara je. Bila dia dah jadi dealer dengan dealer, dia akan berkongsi 1% daripada referral di bawah introducer dia tu. Direct referral dia. Okey, setakat ni boleh faham? Kalau tak nak type, just on mic then bertanya. Okey, faham. Alright. Okey, seterusnya kita pergi kepada bagaimana menjadi dealer. Yang syarat yang pertama tadi saya ulang baliklah. 1 unit GAE kali 10 atau 3 unit GAE kali 5 atas belian peribadi kita. Ini wajiblah sebab nak melayakkan kita menjadi introducer. Syarat yang kedua, kita mesti ada 5 investor ataupun 5 pelabur direct client yang daftar menggunakan referral kita
dengan total group sale sekarang adalah USD 7,500. Lebih kurang 43,000 sekarang lah. Masa dulu sebelum pada ni kita kira 30 unit saja JE kali 10. Tapi sekarang dia kira masa dulu dia 30,000, sekarang dia nak 30 unit bersamaan 7,500. Right. Ini syarat yang kedua. Syarat ketiga, bila kita dah complete 7,500 US dollar daripada total group sale daripada 5 pelabur ataupun lebih, kita dah layak menjadi dealer. Dan sebelum menjadi dealer tu kita kena buat bayaran lah, bayaran untuk kita dapatkan website dan untuk kita menjalani ujian secara di atas talian untuk certified kita sebagai seorang dealer. Akan dimasukkan kepada GSA QM lah. Okey, then yang wajib hadir dealer training selama 1 hari ni dah tak ada. Kita wajib completekan video-video yang ada dalam website tu dan kita jawab soalan dekat website yang kita daftarkan dekat QMCU tu. Okey. Ada nak tanya tentang ni? Bagaimana menjadi dealer ni? Boleh faham? 1, 2 dan yang kita wajib tekankan 1 dan 2 ni. Yang 3, 4 ni bila jadi dealer tu settle. Tak ada masalah. Senang je. Nanti dealer-dealer kita akan bantu macam mana nak buat. Soalan pun boleh tanya dealer tu. Dealer pun boleh jawab soalan tu. Soalan cepuk emas ataupun soalan yang ramalan lah. Ramalan. Ada soalan ramalan macam tu. Ada soalan tu kat sini. Okey, total direct sale USD 750 ialah jumlah terkumpul. Ya, betul. Setiap belian tu dikira. Bila jual, dia tak tolak. Faham ni maksud saya? Contohnya, dalam masa 1 bulan, jual beli dalam keadaan untung. Kalau kita jual dalam keadaan rugi, kita tak layak menjadi dealer. Seolah-olah kita manipulate sistem tu. Tapi kalau kita jual dalam keadaan untung, tak ada masalah. Okey. Komisen diberi setiap minit jika ada pembelian daripada tim kita lah. Bukan sebulan sekali. Setiap minit, bangun tidur dah ada, masa tidur pun komisen masuk, masa mandi komisen masuk, tengah makan pun komisen masuk. Tuan Zabah. Best tak? Apa benefit tujuan bayaran RM300 daripada GSA? Kita layak mendapat kad certified sebagai seorang dealer. Mana kad saya lupa saya letak. Dan kita ada website kita sendiri. Dan kita perlu menjalani ujian lah untuk kita certified tu. Kalau kita tak buat ujian, kita tak layak mendapat komisen tu. Selagi kita tak buat ujian tu, sekarang ni dah kena buat ujian dulu, lulus ujian, baru komisen akan masuk kepada kita punya float account. Dah tak ada soalan. Saya nak terangkan bagaimana menjadi dealer ni dengan menggunakan proxy. Sekiranya kita ada modal. Ujian berapa soalan? Ujian 2 jam 100 soalan. Tuan Zabah tanya, ada tempoh masa maksimum nak dapatkan jumlah belian? Tidak ada tempoh masa. Selagi kita tak complete, kita punya total group sale tu masih kat situ. Dia tidak ada macam sesebuah network tu kan. Bila kita join, dia ada tempoh. Kita kena complete dalam masa sebulan, 2 bulan. Tak. Di QM tak. Selagi kita tak complete 7,500 US dollar tu, selagi itulah kita
ada masa untuk kita complete kan. Alright. Dah tak ada soalan? Okay, saya nak share bagaimana menjadi dealer sekiranya kita ada modal, kita ada holding power, kita ada duit yang banyak yang tak digunakan. So, kita boleh dealerkan diri kita sendiri. 100 soalan 3 jam ya? Oh, sebab zaman saya dulu 2 jam. Dah bertambahlah 1 jam, okay? Semakin baiklah 3 jam. Okay, bagaimana menjadi dealer untuk kita dealerkan diri kita sendiri. Ni antara cara-caranya lah ada. Ni kita kat sini. Anda sebagai seorang introducer. Tadi saya dah terangkan macam mana kita nak menjadi introducer dengan 1 unit GAE kali 10 ataupun 3 unit GAE kali 5. Dan belian seterusnya, kita jangan lagi buat pembelian atas diri kita sendiri. Kita buka satu direct referral kita, iaitu mak kita, anak kita ataupun suami kita kat sini. So, kita beli atas nama mereka. Sebab apa? Bila kita buat belian atas nama proxy kita, ibu kita ni, kita akan mendapat total group sale. Okay. Daripada sinilah kita melayakkan kita untuk dapat USD 7,500 tadi. Dan bila mak, ibu kita ni dah cukup 30 unit, kita carilah ayah kita, akak, abang, adik ni. Mereka ni beli 1 unit GAE kali 5 pun dah cukup untuk melayakkan kita menjadi dealer. Sekiranya kita dah beli 30 unit atas nama ibu kita. Okey. Untuk bagaimana menjadi dealer ni, clear tak apa yang saya terangkan? Sebab sampai sekarang, ramai lagi yang bertanya, ramai lagi yang tak faham untuk nak completekan menjadi dealer ni. Contohnya ibu dia dah beli 30,000 tapi ayah, akak, abang, adik ni tak beli. So kita ni tak layak menjadi dealer. Dia kena ayah, akak, abang, adik ni sekurang-kurangnya 1 unit GAE kali 5. Baru kita, anda yang kat sini layak menjadi dealer. Okey. Ni Jovina. Jovina dia tanya soalan apa? Maksudnya contoh bulan ini direct referral kita ada 5. Tapi belian USD 4,000. Bulan depan ada tambahan 3,500. Ya, layak menjadi dealer. Okey, sebelum lulus exam, ada investor beli. Bagaimana dengan komisen kita? Adakah pending dibayar selepas lulus exam? Tak. Komisen akan dibayar on time. Tidak, tak ada pending-pending. Sebab tu kita kena cepat-cepat buat. Kadang-kadang orang ni dah, okey, dia dah cukup 30 unit dengan USD 7,500, dia lengah-lengahkan pula nak ambil exam tu, nak buat GSA, nak buat GSA 300 kepada QM tu. Jangan lengah-lengah, terus je buat. Dan cepat-cepat tengok video yang disediakan tu dan cepat-cepat jawab soalan. Dulu lain, sekarang dah lain dah sistem. Sebab apa? Sebab ramai yang tak nak ambil ujian. Bila tak ambil ujian, kita claim, kita bercerita kat Facebook, kita overclaim tu yang merosakkan nama QM tu. Sebab tu QM sekarang lagi strict. Okay, dah clear bagaimana menjadi dealer? Cara kita nak dealerkan diri kita sendiri dengan family kita saja kita boleh dealerkan. Sebab di QM ni sistem dia affiliate, bukan sistem binary. Kalau binary, bawah ibu ni letak ayah, bawah ayah ni letak akak, letak abang. Tu salah tu. Sampai bila kita nak jadi dealer? Dia tak kira macam tu. Dalam QM, semua lebih banyak direct yang kita register, lebih cepatlah kita naik rank. Macam tu. Alright.
Saya pergi seterusnya. Ada soalan ke? Okey, tak ada soalan. Okey, ni yang kita cerita cara yang kita tak ada modal. Saya dulu naik dealer dengan cara tak ada modal. So saya daftarkanlah ramai-ramai di bawah referral saya. Jadi setiap orang beli satu unit 30 orang. Bermakna 30 unit saya dah jadi dealer lah. Okey. Ni kita yang pertama, registerkan 6 orang. 6 unit. Satu klien beli 6 unit kali dengan 5 orang, jadi 30 unit juga. Ataupun satu klien beli 3 unit seorang dengan 10 orang klien. Kita layak menjadi dealer. Ataupun satu klien, satu unit JE dengan 30 orang klien. Kita layak menjadi dealer. Ini contohlah. Berapa yang kita nak daftarkan tu tak kisah. Janji kita cukup 30 unit. Kita layak menjadi dealer dan dengan minimum 5 investor. Okay. Okay, untuk jadi dealer dah clear. Saya dah nak masuk kepada apa ni? Dealer developer dah ni. Okay. Struktur commission untuk dealer. Dealer lah yang commission dia paling tinggi berbanding dealer developer. Ada soalan? Tak ada. Okay. Contohnya kan, adakah JE5 tak membantu? JE5 dia membantu untuk belian investor sahaja. Contohnya nak 5 orang investor. Investor pertama dah complete 30 unit, 4 lagi tu hanya beli JE kali 5. Untuk total group sale dia tidak membantu. Assalamualaikum. Salam. Kalau untuk yang total group sale nak jadi dealer tu kan, let's say lah kita ada 6 orang bawah kita. 3 beli JE5, yang tu tak kira sebagai group sale kan? Betul. 2 orang beli 3, lepas tu yang bawah salah seorang tu ada beli 20 contoh. Yang tu masuk tak dalam kita punya total group sale? Total group sale hanya direct sale daripada direct referral kita sahaja. Okey. Yang bawah tu untuk orang yang atas dia tu. Yang bawah, yang direct referral dia tu lah yang dapat 20 unit tu. Dia yang dapat. Contohnya lah kan, lagi satu. Contohnya, kita masih belum lagi jadi introducer. Baiknya QM ni, bawah referral kita tu kita daftarkan. Dia aktif. Dia terus nak jadi dealer. Dia beli terus 30 unit atas nama direct referral kita tu. Kita yang belum introducer ni, kita dah terima total group sale dia. Kalau dekat bisnes lain, kita tak entitled. Tapi dekat QM, total group sale kita tu dah ada dalam sistem kita. Yang dapat daripada direct referral kita. Faham maksud saya? Sorry, cuba sekali lagi. Contohlah. Okay, kat sini ya. Tadi kan syarat. Sekejap, saya ambil balik slide. Ya Allah, saya punya mouse ni tak bergerak. Sekejap ya. Okay, contohnya cara pertama tadi. Okay. Anda berada di sini. Anda belum lagi beli 1 unit GAE kali 10 ataupun 3 unit GAE kali 5. Okey, boleh setakat ni? Belum lagi membeli. Okey. Tapi di bawah anda dah ada ibu yang membeli 30 unit GAE kali 10. Anda yang belum introducer lagi ni, anda dah menerima total group sale. Dan bila kita dah beli lagi satu, anda ni beli 1 unit, so
buka je lah lagi 4 orang ni, kita dah jadi dealer lah. Sebab dah ada 30 unit tu dah menanti kita walaupun kita belum lagi introducer. Boleh ke tak tu? Faham tak apa yang saya ceritakan tu? Faham. Faham Alisha Azwin tanya, contoh kalau kita introducer, klien beli JE kali 10, kita naikkan jadi introducer. Lepas tu dia beli 2 unit JE 10 lagi. Level introducer tu dikira kiraan. Macam mana? Contoh kalau kita introducer, klien beli JE kali 10. Okay, kita dah promote dia kepada introducer. Lepas tu dia beli lagi unit JE kali 10. Okey, commission dapat pada dia tapi awak menerima total group sale. Dikira. Boleh? Ada soalan? Jelas ke pening? Pening. Mudah je ni, simple je. Okey. Apa ni jawapan ni? Ya, dikira. Contohnya kan, kita ni sebagai introducer, bawah kita dah dealer. Dan dealer kita dah beli selepas dia jadi dealer, dia beli lagi unit untuk dapat 7% atas belian dia tu. Jadi kita yang ke atas ni yang belum lagi dealer tu, bila dia beli, kita dapatlah group sale daripada dia. Commission kita tak dapat, tapi kita dapat group sale. Lama-lama kita jadi dealer lah. Clear. Okey, Tuan Din. Okey, baik cikgu, nanti esok saya share. Nanti PM saya. Nak PowerPoint ni Right, boleh. Okey. Kita pergi. Ada soalan? Kalau ada terus tanya, biar faham. Saya boleh jawab. Sehingga anda semua faham. Bila kita faham ni senang untuk kita bergerak. Senang untuk kita merangka tim-tim di bawah kita, ya. Macam saya suka saya tak adalah closing besar-besar, tapi saya membina tim. Saya membina dealer. Okay. Bila saya membina dealer, automatik rank kita akan naik. Okay, commission Struktur commission untuk dealer. Okay. Saya tak boleh nak tunjuk lah. Saya punya mouse ni macam dah habis bateri je. Right. Okay. Bila kita dealer di sini, ada pelanggan baru di bawah referral kita ataupun di bawah cucu kita. Contohnya anak cucu kita. Kita still dapat 7%. Sebab apa? Pelanggan baru kita ni ataupun introducer bawah kita ni belum jadi dealer. So, pelanggan baru ni registerkan satu new prospect bawah dia dan beli satu unit, kita akan dapat 7%. Tetapi bila dealer ni, di bawah dealer, dia ada introducer yang dah beli satu unit JE, pelanggan baru beli, introducer bawah kita akan dapat 2% dan kita berkongsi 5% lah daripada belian di bawah introducer kita tadi tu. Senang je commission untuk dealer ni. Dan sekiranya di bawah dealer, kita dealer. Introducer kita ni dah jadi dealer, kita dapat 1% daripada direct referral dealer kita tadi. Tapi ada orang tanya 1% je ke?
Okey, memang mulanya 1%. Tapi apa yang menariknya bila kita dah bina dealer ni cukup 5, kita akan jadi dealer developer. Bila dealer developer dia unlimited. Selagi tidak berjumpa dealer developer di bawah kita. Sama je susunan dia macam introducer tadi. Ada satu soalan daripada My Dexterson apa ni? Total group sale hanya diambil kira pada direct line sahaja kan? Ya, betul. Bagi level yang kedua dan ke bawah, pembelian JE 10 tidak diambil kira atau diambil kira juga? Tidak diambil kira. Total group sale hanya level yang pertama saja daripada direct referral kita. Okey, ada lagi soalan tentang struktur commission ni? Assalamualaikum Kak Rini, nak tanyalah. Salam. Saya nak tanya kalau misalnya Siapa ni? Wati ke? Okay. kalau dealer, lepas tu bawah dia dealer, bawah tu lagi dealer, lepas tu dealer lagi tu masih dapat commission juga ke? Tak. Satu level je. Satu level sajalah. Ya. Daripada dealer yang direct referral dia saja. Oh, maknanya yang ketiga, yang keempat tu dah tak dapat lah. Tak dapat. Okey. Tapi kalau dia dealer developer, lagi dia tidak bertemu dengan mana-mana dealer developer di bawah dia, dia still akan dapat 2.5%. Maknanya Didi dengan Didi dah tak dapat lah. Didi, contohnya bawah kita ada Didi. Didi Kita juga, masih dapat daripada Didi direct kita. Tapi di bawah Didi kita ada Didi, kita dah tak dapat dah. Oh, faham? Selagi kita tidak berjumpa Didi di bawah cucu kita atau cicit kita, selagi itulah kita override semua sekali. Oh, okey. Yeah. Faham? Alright. Okey. Right. Seterusnya. Ada lagi soalan? Assalamualaikum Puan Rini. Assalamualaikum warahmatullahi. Okey, dengan struktur commission tadi saya nak bagi contoh macam ni. Contoh dealer atas, introducer 5% faham dah. Okey, sekarang ni introducer kepada pelanggan baru 2%. Okey, sekarang ni kalau katakan pelanggan baru tu jadi introducer juga. Jadi yang tu dah terputus kan? Introducer dengan introducer? Betul. Terputus tapi Puan menerima total group sale. Kena faham yang tu. Okey, total group sale terima, tapi commission untuk saya untuk dealer tu ada tak? Commission untuk? Untuk dealer. Yang introducer Dealer dapatlah 5. Dealer kalau Puan dah dealer, Puan dapat 5%. Oh, yang baru jadi introducer, bawa introducer tu. Ya, betul. Sebab Oh, introducer tu akan dapat 2%, Puan dapat 5%. Oh, cuma introducer sama introducer dah terputus. Ya, yang bawah itulah terputus. Oh, total group saya dapat dan commission 5%. Okey, faham. Okey, terima kasih banyak. Sama. Ada lagi soalan? Tanya. Dengan pertanyaan macam ni Puan boleh belajar. Lepas tu senang untuk kita share dengan kita punya team. Ya, boleh buka mic dan terus tanya ataupun boleh chat pun boleh juga. Boleh chat juga kat sini. Mana ada soalan yang terbuku di hati tu boleh tanya direct. Sebab kadang-kadang kita ada soalan tapi kita malu nak tanya. Tapi sekarang waktu yang sesuai lah untuk anda tanyakan apa yang lagi tak faham. InsyaAllah diri ni akan jawab. Okey. Ada ke? Kalau tak ada, saya pergi pada Didi lah. Dah habis dah cerita dealer ni. Okey. Kalau tak ada, kita, teruskanlah di diri ni. Okey, terima kasih. Okey. Tak ada ya? Okay. Tak ada. Tak ada tu nampak gayanya. Semua dah faham, bagus-bagus. Senang kerja nanti. Alright. Bagaimana menjadi dealer developer?
Okey. Sebagaimana cara menjadi dealer sama juga bagaimana menjadi dealer developer. Dia mesti ada 5 direct daripada referral kita dealer tu. Kalau dealer di bawah-bawahnya tu tak kira. Dia kena ada direct kita. Direct yang mendaftar di bawah link kita. Okey, setiap dealer tu, siapa boleh jawab? Setiap dealer tu kena buat berapa group sale? Tu dekat chat. Cepat. Saya nak introducer yang jawab ni. Tulis kat ruangan chat. Siapa cepat saya nak bagi hadiah. RM7,500. Okey. Tak, saya punya slide ni nampak apa sebenarnya? Nampak Nampak benda lain dealer developer. Macam mana nak jadi dealer developer? Kenapa dekat saya ni tak ada? Sekejap saya tengok balik. Okey. Ada? Untuk sekarang ni Ada tak? memang ada lah. Dia tak ada ubah ke lain lagi. Bagaimana menjadi dealer developer Ya, betul. Okey. Tadi soalan saya, setiap dealer tu mesti kena buat berapa? Okey, yang pertama ni Nur Aziana jawab. Okey, betul. Setiap dealer tu, dealer pertama kena buat USD 7500, dealer kedua 7500, dealer ketiga 7500 sehinggalah dealer kelima mesti complete USD 37500 lah. Darab dengan 5 orang direct dealer kan. Okey. Jadi bila complete USD 37500 ni automatic kita dah entitled jadi dealer developer. Senang je macam mana nak jadi dealer developer. Senang ke susah? Senang ke susah? Ada yang jawab, senang ke susah? Mesti setiap orang dealer 7500 ke? Ya, betul. Setiap orang dealer, sebab kita dah tahu tadi kan syarat nak jadi dealer kena USD 7500 ataupun 30 unit GAE kali 10. So bila kita dah ada 5 orang dealer direct, kita automatic kita dah entitled sebagai dealer developer. USD 750 darab 5 dealer, bukan dealer developer. Boleh jadi dealer developer. Okey. Nanti siapa ni? Nur Azian ni. PM saya WhatsApp saya pun boleh. Okey. Seterusnya, faham tak macam mana nak jadi DD ni? Susah, kena cari yang semangat nak jadi dealer. Antara cabaran juga itulah. Bila kita nak melahirkan dealer, kita kena cari interest. Kita kena cari orang yang mempunyai interest untuk dapat 7% tu. Macam mana kita nak cari orang yang nak 7% tu? Kita kena ceritalah apa benefit 7% tu. Kalau kita cakap dengan dia, jom jadi dealer, dia tak tahu apa benefit. So, ramai yang kita ajak tu macam tak berjaya lah. Sebab apa? Kita tak terangkan benefit. Sebab tu kita kena belajar apa benefit yang kita dapat bila kita dah menjadi seorang dealer. Okay. Tadi semua dah faham macam mana dealer developer? Dalam QM ni kita hanya create dealer je. Yang dealer developer, merchant,
merchant developer, senior merchant tu akan terjadi bila bertambahnya dealer dalam direct referral kita. Automatik dia akan ikut. Okay, ada yang semangat tapi modal tak ada. Untuk kita jadi dealer, modal kita paling tinggi 1,500 je. Tuan L ke Puan L ni. Yang selain tu, kita sharing dengan orang ramai. Sebenarnya untuk jadi dealer, modal kita 1,500 je. Kita tak perlu pun beli 30 unit atas bajet kita. Kita sharing dengan ramai orang. Kena storytelling weh. Baru mereka minat semangat. Ya, betul. Storytelling. Bila RM jatuh, harga satu unit JE 10 kali, betul tak? Apa? Bila RM jatuh, harga satu unit tu semakin tinggilah bila RM jatuh. Ya, betul. Okey, tak ada soalan Okey. Bagaimana dealer developer mendapat commission? Okey. Tadi saya pun dah cerita macam mana dealer developer mendapat commission. Dealer developer ni kalau dia beli satu unit JE kali 10 atas nama dia, atas akaun dia, dia still dapat 7% lah. Tapi bila di bawah dealer dia ni beli, direct dealer dia akan dapat 3.5%. Dan bila dealer bawah dia satu lagi ni beli, dia akan dapat 2.5%. Macam tu. Dia sampai 2.5% ni lah untuk JE. Kalau GSA, GCA tu dia ada 0.75, 1.5 ataupun 0.45. Tu GSA lah. Okay. Ada nak tanya setakat ni? Yang persen ni? Okey, Puan Rozaina kata lagi susah. Sebab kita beli emas di QM ni, selagi kita tak jual, kita tak ada menanggung risiko kerugian sebenarnya. Kita tunggu je lah modal kita balik, kita dah boleh jual. Tunggu emas tu naik harga dan kita boleh jual. Risikonya adalah masa dan yang kedua adalah holding power. Kalau kita nak jumpa klien kita, kita kena tanya duit yang dia nak beli JE tu 1 hingga 3 tahun. Kalau dia kata 1 hingga 3 tahun dia tak guna, okay go on. Kalau dia kata tak, saya nak guna bulan depan, minggu depan ke hujung tahun ni ke, dia nak pergi umrah ke, nak pergi mana, janganlah suruh dia beli JE, suruh dia buat GCA sahaja. Janganlah aim commission je. Rank ni boleh capai jika rajin share keseronokan. Betul. Kita jangan aim commission. Sebagaimana saya cakap tadi, saya tak aim kepada commission tapi saya lebih kepada membina tim. Biar tim pun dapat rasa apa yang kita dah rasa. Bila tim dapat rasa apa yang kita dah rasa, automatik kita punya tim akan grow. Yang saya duk cerita tentang commission ni, kita nak bagi nampak peluang. Okay? Bila kita dah nampak peluang, kita membina tim. Bila kita membina tim, automatik kita akan dapat lebih ramai dealer. Daripada dealer-dealer tu yang menjadikan kita naik rank tu. Bila naik rank, kita punya persen untuk commission tu dia dah berbeza. Okay, nak cari investor ahli baru sukar bagi diri saya. Puan mulakan macam mana sharing? Nak cari investor tu. Boleh tulis ataupun boleh buka mic cerita. Saya share cerita saya. Macam mana saya nak closing prospek. Dalam masa kurang daripada 1 jam saya boleh buat closing sampai dia boleh beli.
Tak nak tanya. Bukanlah mic. Boleh tanya. Kalau tak tanya, saya nak jawab macam mana? Saya tak tahu soalan macam mana yang nak ditanya. Okay, kita dah sampai kepada nak tahu cara closing client macam mana tu? Cuba cerita. Hamizi ni direct saya ni. Dia yang closing power. Saya ni tumpang rezeki daripada dia je. Okey, untuk dealer developer ni semua dah Okey, bila kita dah ada dah lahirkan ramai dealer, automatik 3.5%, 2.5% ni akan hadir dalam kita punya float account atau payout. Okey. Seterusnya nanti yang macam mana nak closing tu saya cerita sekejap lagi. Assalamualaikum Puan Rini. Salam. Yang tadi sebenarnya komisen yang DD tu, bawah dealer tu dia dapat 3.5%. Okey, katakan bawah dealer tadi ada introducer beli. Bawah Bawah dealer, dealer mana? Dealer pertama ke dealer kedua? dealer pertama. Dealer pertama. Okey. Dealer pertama beli, bawah dia tu introducer beli. Adakah DD dapat komisen lagi? Dia akan dapat 3.5 lah. Bawah dealer dia kan. Okay, ni dealer pertama, ni dealer kedua. Tadi saya cakap, okay, ni kita DD. Dealer pertama, bawah dealer pertama ni dia ada introducer yang beli. So kita dapat 3.5. Dan sekiranya ada lagi dealer di bawah dealer yang pertama ni, dealer kedua kita, di bawah dia beli, kita dapat 2.5. Oh, DD dapat 2.5 ya. Daripada cicit dia. Okay. Level yang pertama ni anak, level kedua dia cucu, level ketiga dia cicit. Cicit beli, dealer developer ni akan dapat 2.5%. Okey, faham. Terima kasih. Sama. Dah, tak ada soalan. Tak ada soalan, kita pergi kepada ni struktur dia lah. Sama je yang tadi saya cerita. Ni. Okay. Boleh nampak? Yang puan tanya soalan tadi saya dah jawab ni. Kat sinilah. Tengok. Kalau ada nak tanya, boleh tanya. Oh, jadi yang ni baru ni semula. Uh-uh. Yang ni kalau tengok carta dia 2.5% DD kepada first dealer. Tadi Puan Rini kata DD kepada introducer dapat 2.5% juga kan? DD kepada? Introducer. Introducer direct kita? Direct kita. Direct kita 7 lah. Kalau daripada bawah ni baru kita dapat 2.5 ataupun 3.5. Kalau first level tu daripada kita dapat 7% lah. Dia sama je dengan dealer. Yang 2.5 dengan 3.5 ni dah ada berapa dealer ni kat sini? Okey, yang dapat 3.5 ni baru ada satu dealer. Kalau bawah dealer yang direct kita ni ada lagi dealer, kita dapat 2.5. Kalau pelanggan baru, macam biasa, kita dapat 7%. Dia tak berubah apa-apa. Sebab ni dah ada 2% kat sini, 5%. Dealer dengan dealer 1%. Sebab tu kat sini dia dapat 2.5. Sebab belian ni daripada anak cicit. Cicit yang beli, kita akan dapat 2.5.
Cara Kalau baca daripada dia anak tu. kita, kita akan dapat 3.5. Kalau daripada direct kita, 7%. Macam biasalah. Kalau dealer, kita dealer pun kita akan dapat 7% daripada pelanggan baru kita. Ya, ya. Boleh Okey. Jelas. Puan dah Didi ke? Siapa yang bercakap ni? Saya tak nampak. Puan yang bertanya siapa? Dah tak ada ke orangnya? Okey. Saya Dina tadi, belum lagi hari Oh. ni. Masih lagi Oh. dealer. Okey, tak lama tu. InsyaAllah. Bina je dealer tu. Jadi Didi lah. InsyaAllah. InsyaAllah. Okey. Okey ni. Semua dah faham yang kat sini? Ada nak Kak tanya? Rini, Kak Rini nak tanya Ya. sikit. Okey. Kalau kita Didi, kita dapat 2.5% tu sampai level mana? Selagi kita tak jumpa di bawah cucu kita ni ada dealer developer. Oh, okay. Okay, thank you. Alright. Siapa? Ni. Siapa ni? Bidayah. Bidayah. Ya. Ada lagi soalan? Saya nak pergi kepada merchant pula ni. Nak belajar merchant tak? Ataupun kita sampai kat dealer developer dulu? Tak ada soalan. Dekat chat pun dah tak ada soalan kan? Oh, ramai yang nak menunggu untuk diri ni terangkan merchant pula. Diorang nak dengar yang merchant. Merchant banyak dia punya komisen katanya. Oh, merchant banyak. Okey. Dia tak sabar Sampai Didi. Nak merchant. Alright. Nak merchant Saya pun belum merchant. Macam mana nak cerita merchant On the way ke merchant, insyaAllah tak lama lagi. Didi. Amin. Alright Ya, okey. Boleh dapat ke? Dapat apa? Dapat apa? Terputus. Siapa yang tanya Hello. tadi tu? Puan, nak tanya apa ya tadi tu? Terputus lah. Boleh tanya sekali? Ni, kelas recording ni. Oh, recording ada. Kat grup hari-hari ada. Recording akan diberikan pada esok hari lah. Tim TGC akan share dekat grup Dr. Wida yang nombor 1 sampai nombor 6 kita akan share lah kat situ. Setiap hari pun ada recordingnya dan setiap hari selepasnya baru kita bagi. Akan share. Ataupun dekat grup tu kan. Dekat grup tu bila kita tekan dekat description tu, dia ada bermacam-macam recording kelas. Puan tengoklah kat situ. Untuk yang kelas-kelas yang sudah lepas, yang sebulan lepas anda nak tonton balik kan. Dia ada koleksi-koleksi rakaman Zoom kelas yang kita dah buat. Dia ada dalam file lebih kurang macam Excel lah. Anda boleh tengok. Boleh cari yang mana yang anda suka. Okey. Boleh teruskan. Ada Kak Rini ada satu lagi nak tanya. Okey, boleh. Macam kalau bawah saya ada Didi ada Didi lah kiranya. Saya dah terputus terus dari dia dari segi komisen ke? Didi tu direct Direct saya. Kita tak terputus daripada direct kita. Sekiranya bawah direct kita tu ada. Kita dah tak dapat lah daripada dia. Contohnya dia ada pelanggan baru kan. Ni kita kat sini. Bawah kita ada seorang Didi. Alright. Okay. Bawah Didi ni ada pelanggan baru beli. Okay. Pelanggan baru beli. Dia dah introducer tu dapat 2%. Kita punya Didi bawah tu dapat 5%. Kita Didi juga dapat 3.5%. Dr. Wida akan dapat 3.5%. Kalau direct dealer saya, kalau direct Didi saya dapat lah. Dapat. Kalau dia di indirect, bawah, contohnya kat sini lah. Ni Didi
Yang dealer ni kita ibarat dia sebagai Didi lah. Didi direct kita. Bawah dia ni ada lagi Didi. Kita dah terputus terus lah kat sini. Kita hanya menerima satu level Okey, daripada faham. direct referral kita. Faham Okey, faham. Alright. Faham. Terima Bagus, kasih Kak bagus. Rini. Sama. Dah, tak ada soalan. Seronok tau kira commission ni. Seronok apa? Sebab kita nampak pergerakan dia. Ya, betul. Hmm. Ada link ke recording kelas-kelas sebelum tu? Ada, insyaAllah. Tuan Zakbar, boleh. Kalau Tuan Zakbar belum ada lagi dalam grup, dan grup Dr. Wirda, grup 1 sampai grup 6, nanti minta tolong PGC punya team untuk invite Tuan masuk dalam tu, then boleh check dalam dia punya description tu lah. Description tu kita ada recording-recording yang terdahulu. Boleh tonton. Mungkin ada yang semalam kemarin punya, Tuan nak tengok, boleh, tak ada masalah. InsyaAllah. Okey. Nampaknya untuk Didi dengan Didi, kita hanya akan dapat direct pembelian Didi kita yang belum lagi dealer. Didi kita pembelian. Mungkin Cikgu Akmal boleh tulis lagi sekali tu. Pembelian Didi kita yang belum lagi dealer. Didi kita. Didi ke direct? Buka. Direct. Dengar tak? Cuba cakap Cikgu. Assalamualaikum. Salam. Tadi dealer Kak Bidayah tanya, dia Didi dan bawah dia Didi. Betul? Okey, jadi apa yang dia akan dapat adalah dia hanya dapat dia akan dapat direct, dia akan dapat first yang apa, dia akan dapat commission daripada dealer developer dia, okey, yang register di bawah dealer developer dia yang belum lagi menjadi dealer. Betul tak? Betul tak Dini? Direct dia akan dapat. 3.5. Ya Yalah, betul lah, dia akan dapat. Betul lah yang 3.5. Kalau 2.5 tu daripada bawah dia. Betul. Lambat naik dah tadi, lambat naik typing. Betul lah tu. Sama lah dengan yang Kak ini terang dengan cikgu tu, Cikgu Bidayah tadi. Sama. Alright. Kita pergi kepada bagaimana kita menjadi merchant. Okey, untuk jadi merchant sama juga. Kalau nak jadi Didi, kita mesti ada 5 dealer. Kalau nak jadi merchant, kita mesti ada 5 direct Didi yang daftar di bawah kita lah, daripada dealer-dealer kita tu lah yang dah jadi Didi. So dah cukup 5 Didi ni, dia ada lagi 25 direct dealer. 25 dealer dengan 5 Didi. So total berapa yang dealer sepatutnya? Semua sekali kalau kita kira lah tak ke 30 orang kita kena ni. 30 kan? Betul? Setuju? Setuju? Setuju ke tak? Kita kena ada 30 direct dealer kita. Setuju Okay. So, daripada 30 ni, contohnya kan, kita dah dapat dah 5 direct dealer developer, 5 direct Didi lah. Kemudian, kita belum lagi nak tengah mencari-cari seorang atau 2 orang lagi, 2 orang naik kepada Didi. So, kita kena tambah lagi direct dealer kita. Sebab apa? Sebab bila dah naik Didi, dia dah tak kira dah dealer. Dia kena ada dealer pula yang fresh kat bawah ni. Faham? Tak faham? Kalau faham, tulis faham kat situ.
Sekarang kita dah complete 25 direct dealer. Tiba-tiba satu daripada direct dealer kita ni terus naik lagi seorang kepada Didi. So kita kena tambah lagi seorang dealer. Jadi bila tambah seorang dealer baru kita boleh entitle jadi merchant. Okay. Kalau kat sini sentiasa berubah, naik, dia orang naik cepat Didi kan. Kat sini kita tengah-tengah nak cari seorang, dia terus naik. Kita kena completekan juga 25 kat sini. Dengan total group sale 18750. Betul ke tak ni sekira ni? Tapi USD 750 ni darab dengan 25 dealer lah. Ni bukan RM, ni USD kat sini. Kat atas sudah. Betul dah. Ni USD. Okay. Itulah macam mana nak jadi merchant. Kat sini struggle lah sikit. Okay. Banyak jerit perihnya. Okay. Dan bila kita tengok kepada commission, memang orang kata sangat-sangat berbaloi lah dengan usaha kita tu. Okay. Apa yang merchant akan dapat? Dia berkongsi sama dengan dealer developer tadi. Daripada direct pelanggan baru 14%. Okay. Daripada dealer developer dia 3.5%. Daripada dealer di bawah dealer developer 3.5. Daripada introducer 5. Okay. Dia apa berkait rapat lah kat sini. Cuma dia tambah yang 14% ni dengan 12% kat sini. Macam ni lah struktur dia. Okay. Unlimited. So dekat sini kalau Didi, selagi tak jumpa Didi kat bawah kan. Tapi bila dah merchant, semua daripada dia tu sampailah ke bawah mana, ceruk mana, cucu, cicit, piak, piok semua tu, selagi tak jumpa merchant, selagi itulah dia dapat override. Okay. Ya, unlimited. Okay. So kat sini nak tanya tak? Kita tak payah tanya dulu. Kita simpan impian. Semoga semua yang ada pada malam ni boleh sampai kepada merchant. Bila sampai kepada merchant tu, kita pun dah tak tahu dah datang daripada mananya kita punya income tu. Right? Bagai air zam-zam yang tidak pernah kering, insya-Allah. Right? Boleh ya? Ni struktur dia lah macam tadi. Ni merchant, 5 DD, 25 dealer. Ulang balik je perkara yang sama. Okay. Next seterusnya. Okay. Perjalanan kerjaya. Berapa orang merchant QM? Dah ramai Tuan Zabah. Senior merchant pun dah ramai. Okay. Ni perjalanan lah. Kalau kita nak bermula macam tadi, introducer, dealer developer, merchant. Ulang balik je slide ni. Okay. Ni pun ulang balik ke arah passive income. Okay. Yang persen-persen kita dapat ni. Ni secara apa tu? Secara detail lah tulis kat sini. Okay, ni ulang balik juga. Tadi semua dah faham. Okay. Yang terakhir, kenapa best sangat sistem reseller dekat QM ni? Tiada reset sale. So, selagi kita tak naik dealer, selagi kita tak naik DD, selagi kita tak naik merchant, sentiasa menunggu kat bawah tu. Jadi, kita just bina team dan bina dealer. Bila kita dah bina dealer, automatic rank tu akan terjadi dengan sendiri. Dan tidak ada reset pangkat. Kalau kita dah dealer sampai selagi kita tak bertemu dengan dealer, tak complete dealer developer tu, selagi itulah kita dealer. Bila kita dah jadi dealer developer, selagi kita tak complete merchant, selagi itulah kita DD. Dan kita entitled berapa persen yang telah kita share tadilah. Okay.
Tiada tempoh masa untuk reseller program. Nak buat 1 hari pun boleh, nak buat 10 tahun pun boleh, nak buat 10 bulan pun boleh. Terpulang kepada kita. Kita yang decide kerjaya kita, apa yang kita nak jadi dekat QM, terpulang kepada kita. Alright. Okay, Boleh, ni boleh. seterusnya. Inilah contoh-contoh commission yang masuk dalam, dulu dia panggil payout, sekarang float account. Dulu nampak nama-nama siapa yang membeli, sekarang dah tak nampak, tak tahu siapa yang membeli. Sebab mungkin di bawah PNC. Kita hanya boleh check kod sahaja. Kod untuk direct Kod bawah. saja siapa yang beli. Kalau yang Okay. dah start cucu apa semua, kod tu dia hide kan. So kita tak boleh check lah. Okay, ni testimoni berapa pendapatan untuk dealer 4 ke 5 angka. Kalau kita dah betul-betul buat, kita tak perlu pun jadi DD. Kita jadi dealer pun income kita boleh hit sampai berpuluh-puluh ribu sebenarnya. Okay, 10,000, 5,000, 8,000. Okay. Siapa dah dapat 10,000 untuk 4 hari ni? Angkat tangan? Bukan angkat tangan. Bagi tangan. Ada dah dapat? Okay, ni dealer developer lah. Okay. Kebanyakan dealer developer mencapai income 5 angka. Okay. Best tak? Okay, ni merchant lah. Ni Dr. Vida. Siapa lagi? Merchant-merchant yang dah ada lah dalam grup kita. Dan yang terakhir, ulang balik macam mana nak jadi introducer, macam mana nak jadi dealer. Daripada introducer, daripada dealer ni lah yang menjadikan kita dealer developer dan seterusnya kepada merchant dan merchant developer dan senior merchant. Okay, so kita bina ni je, introducer, dealer. Yang lain tu akan follow kita. Alright. Ada apa yang nak tanya? Okay, saya nak jawab soalan lah. Ada soalan macam mana nak buat closing tadi kan? Okay. Okay, boleh saya share sikit. Boleh. Saya ada nak tanya lagi tentang slide ni. Kalau nak slide ni boleh nanti saya share dekat grup. Okay. Total group sale bagi kenaikan ke DD dan merchant diambil dari, kalau DD dan merchant dia dah tak kira total group sale tuan. Dia kira dealer dan dealer developer. Sebab daripada dealer dan dealer developer tu kan dah ada group sale USD 7500 tu. So bila kita dah dapat 5 DD, darat dengan 7500 darat dengan 5 DD. Tu je. Kita selepas dah jadi dealer, kita mengira dealer. Tak perlu lagi lah kita nak kira group sale sebenarnya. Sebab daripada dealer tu dah tahu dah group sale dia adalah USD 7,500. Okay. InsyaAllah. Okay. Ada yang tak faham tentang tadi? Kalau ada kan? yang still ingin bertanya, boleh bertanya terus direct pada Didi Rini lah. Sebelum kita mengakhiri kelas kita pada pukul 10.30, mungkin kita ambil lagi satu soalan last kali insyaAllah sebelum kata-kata akhir daripada Didi Rini kepada semua. Yang mana ada tak faham lagi ataupun masih terbuku di fikiran. Kalau tiada, boleh Didi Rini bagi kata-kata akhir sebelum kita habiskan sesi. Ada soalan tadi yang saya tak jawab. Yang mana? Yang ni teknik approach client lah. Teknik closing client. Dia kata teknik closing kan. Boleh share kan kepada kita semua? Kita closing Saya pun nak tahu juga. Okay. Nombor telefon saya tulis kat sini. 012-317-9754. Okay. Itu nombor telefon saya. Okay. Okay. Cara saya closing lah. Saya punya circle kan bukan circle orang-orang yang hebat-hebat lah. Circle saya orang biasa-biasa je. Tapi apa yang saya nak share,
Walaupun circle kita orang biasa-biasa, jangan kita pandang pandang kecil, jangan kita pandang benda tu tak ada makna. Sebab apa? Sebab kita yang mencorakkan kita punya klien kita, macam mana kita nak mencorakkan klien kita. Okay. Saya bertemu dengan prospek, saya tak akan cerita tentang JEE. Dan saya tak akan closing dengan JEE. Saya hanya closing dengan RM10. Okay. Dan apa yang saya nak tekankan pada mereka bila saya berjumpa adalah saya cerita tentang GCA. Okay. Sebab bila kita berada dalam skop kita punya circle yang suri rumah, yang tak bekerja, kawan-kawan kita yang biasa-biasa, dengan GCA je yang mampu diorang buat daripada duit belanja yang suami bagi. Apabila diorang dah tertarik dengan GCA, automatik saya akan datang balik kepada mereka. Saya ceritakan tentang benefit apabila menjadi introducer. Daripada situlah mereka bina daripada investor, introducer dan mereka ada keinginan untuk jadi dealer. Okay? Faham apa yang saya maksudkan? Okay. Kalau kita duk cerita tentang investment, pelaburan kan, tak ramai yang boleh kita buat closing. Kita nak tarik dia sebagai ahli dulu pada mula-mulanya. Apabila dia dah menjadi ahli, masa itulah kita boleh bercakap dengan dia secara close. Kita boleh PM secara peribadi dengan dia kan. Daripada situlah kita dapat wujudkan dealer-dealer kita ni. Kalau kita nak cerita terus-terus beli JAE apa semua, memang orang tak akan layan kita lah dengan keadaan situasi sekarang. Ya betul. Daripada saya pun saya hadapi situasi yang sama juga di diri. Daripada saya sebagai introducer sampailah sekarang saya dah didik, cerita saya tentang GCA je. Macam tadi saya jumpa dengan seorang student KMB. Dia sebenarnya dia nampak anak saya. Mungkin anak saya ni dia cerita tentang lifestyle dia lah. Macam dia dapat beli tu, dia dapat beli ni. Lepas tu dia tak pernah pun anak saya ni, dia jarang lah. Dia dipaksa oleh saya kadang-kadang kan. Dia dipaksa oleh saya dan kadang saya ambil dia punya customer portfolio tu, saya upkan status dan bila orang nampak anak saya yang student ni pun dah boleh simpan 100 gram emas daripada duit scholarship JPA dia. Bukan ke skop saya ni adalah anak-anak yang sebaya dengan anak saya kan. Apabila mereka tengok anak saya ni pun dah student, dah mampu simpan 100 gram emas. Daripada mana? Kata anak saya akan cakap, saya ada passive income. Passive income daripada mana? Ibu dia yang ni kan, create kan passive income tu untuk dia. Tapi daripada situ saya boleh dapat generasi-generasi muda dalam tim saya. Okay? Sebab apa? Saya tak expect dia orang beli terus 1 unit JE, tapi dia orang bermula dengan RM10. RM10 tu daripada dia student umur 19 tahun, umur 18 tahun. Bukankah satu masa lagi 5, 6, 7 tahun saya dah ada prospek yang boleh grow bersama saya. Faham saya nak ceritakan. Kita ni dalam QM ni kita tak payah, memanglah kalau kita skop kita yang level-level yang atas memanglah closing juta-juta kan. Kalau kita tak mampu juta-juta, kita closing dengan RM10 dan buat GCA. Itu je cara saya buat closing daripada dulu sampai sekarang lah. Alhamdulillah. Daripada awal kita tarik dia orang, mungkin kita jangan cerita JAE dulu kan. Betul. Kita jangan cerita. Bila kita nampak mereka yang dah daftar dalam tim kita ni konsisten membeli, kita cakap why not kita ambil 1 unit JAE kali 10 ataupun 3 unit JAE kali 5 untuk melayakkan kita dapat balik cashback yang kita beli emas tu. Sebab sebelum pada ni kalau kita beli kat kedai emas, kita hanya dapat beg yang boleh letak kita punya barang kemas tu, ataupun dapat payung ataupun dapat beg, tu je. Tapi dekat QM dia memberikan
komisen dalam GSA kepada kita bila kita membuat pembelian. Daripada situlah bila orang dah trust RM10 boleh beli emas. Okey. Daripada RM10 beli emas tu lah orang akan beli 1 unit JAE kali 10. Okey, bila dia dah beli 1 unit JAE kali 10, kita pergi kepada next step pula. Apa step yang selepas JAE kali 10? Kita bina anak beranak. Family kita, family dia, daripada mak dia, anak dia, suami dia, anak dia, anak nombor 1, anak nombor 2, anak nombor 3, anak nombor 5. Daripada situlah berkembangnya dealer kita. Itu je step dia. Nanti lambat laun dia akan pasang strategi untuk bina dia Ya, punya network betul. juga kan. Kita jangan judge orang yang RM10 tu tak boleh membina tim bersama kita. Macam tu je. Betul. InsyaAllah. Terima kasih atas tips untuk approach. Bagi saya approach anak-anak muda lah yang golongan yang mungkin pendapatan dia belum ada lagi, insyaAllah kan. Tapi satu masa nanti mereka lah yang akan kerja, ada komitmen, everything semua kan. So dari situ mungkin baru dia akan start BJAE ke, GCA kan gaji dia orang ke kan. Betul? Sebab Jadi anak-anak mustahil muda lah. ni dia fikir dia orang nak duit. Dia orang nak lebihan duit yang ada untuk kehidupan dia orang sekarang. Betul. Itu Jadi saja. siapa yang golongan muda, jenis muda yang bila dah belajar pasal QM ni, insyaAllah dalam 4-5 tahun tu dia orang mungkin dah stable. Kita mana tahu kan, kita dah tolong dia orang capaikan satu benda yang tak semua orang tahu, tak semua orang generasi muda tahu kan. Tapi itu adalah satu stream of income kita. Kita boleh buat. Maksudnya orang-orang muda yang buka mata, insyaAllah boleh juga buat duit. Macam kita, macam orang dewasa, macam orang yang dah berumur juga, tak masalah. Okay. Jadi kalau kita kadang-kadang apa yang kita buat ni yang menyebabkan kita down, kita pergi kepada golongan yang sekedekat dengan kita. Kita share, dia orang reject, kita terus jadi down. Kita tak perlu share dengan orang yang contohnya kawan yang bukan rapat. Dalam keluarga kita pun kadang-kadang tak boleh support kita. Kita pergi kepada stranger. Stranger bila kita dah membina team daripada stranger, orang dah nampak kita dah berjaya sikit, dan orang-orang yang dalam keliling kita, dalam kelompok kita, dia akan datang pada kita. Percayalah. Dan konsisten. Dekat WhatsApp tu konsisten buat sharing. Jangan hari ni share, minggu depan baru nak share. Ataupun 2-3 hari baru nak share. Jangan macam tu. Sebab orang akan tengok konsisten. Konsisten kita ni. Betul tak? Sekejap jual emas, sekejap jual. Boleh nak jual emas, boleh nak jual kuih, boleh nak jual nasi, boleh. Tapi semua yang kita jual tu hari-hari mesti ada dekat status media sosial kita. Ya, betul. Kita tak tahu bila yang diorang akan datang dan mungkin pada hari tersebut dia ada datang, dia ada terbuka hati sebab Tuhan yang dapat mukakan hati seseorang ni. Mak kata Dr. Wirda lah. Jadi itu antara saya akan ingatilah dia punya kata-kata sebab memang efektif lah dia punya cara tu kan. Sebab kita memang tak boleh tukar hasrat orang ke apa kan. Tapi mungkin satu masa nanti dia datang sendiri kepada kita kan. InsyaAllah rezeki kan. Terima kasihlah atas tips dan juga perkongsian di diri ni pada hari ini. Ready to Success memang banyak ilmu dan saya harap kepada semua yang menonton sampai sekarang ni, ada yang 53 orang ni boleh ambil manfaat tentang apa daripada A to Z, macam mana nak jadi dealer, macam nak buat commission. Mungkin insyaAllah ada yang aim terus pergi merchant, mana tahu kan. Saya doakanlah kepada anda semua. Okay. Amin. Sebelum kita akhiri kita punya sesi pada malam ni, saya nak broadcast broadcast kita punya kelas-kelas fizikal, BOP. Okey, kita akan ada BOP pada minggu ini, jadi boleh BOP di office. Kita akan setiap hari Sabtu kita akan buat BOP di office macam biasa. InsyaAllah lepas ni setiap minggu ada. Jadi boleh dapatkan slot anda, boleh daftar sama ada dengan di Huda ataupun SM Virus lah. Jadi untuk minggu ni anda boleh boleh mendaftar dengan Didi Huda insyaAllah.
Okey, pada 2 minggu akan datang kita akan pergi ke Kelantan, Kota Baru pula, BOP Physical. Okay, jadi siapa Ya. yang join, yang ada di Kelantan tu, insyaAllah di diri ni akan ada juga kan Ya. di sana. betul. InsyaAllah, okay. Boleh-boleh InsyaAllah. datang kita Okey, orang-orang Kota Baru jumpa kat sana insya-Allah. orang-orang Kota Baru jumpa kat sana Kita insyaAllah. share dekat Zoom ni kadang-kadang tak sampai, tapi saya nampak impact lah bila saya share. Kalau macam saya sharing dekat Senai dulu, Senai. Siapa yang datang dekat Senai tu sekarang kebanyakan dia dah jadi dealer dah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maksudnya bila kita datang kelas secara fizikal, impact dia, cara kerja kita. lagi Apabila kita berjumpa dengan circle-circle, kita Ya. punya semangat tu lain macam lah. Right. Okay, jadi ambillah peluang kepada semua yang 52 orang yang menonton ni, kita ambil peluang. Jadi kita mula-mula akan join kelas Zoom dulu kan. Nanti setkan target anda untuk datang ke kelas BOP Physical pula. Boleh kita belajar di depan, boleh kita bertanya apa yang belum tahu, belum clear, kita boleh tanya. Okay, jadi tiap-tiap minggu untuk dekat IUI Konizian punya office TGC masih ada, dan juga tiap-tiap hari Sabtu lah insyaAllah akan ada staff yang jaga. Jadi untuk 11 hari bulan 11 kita akan ada BOP di Kota Kinabalu insyaAllah. Masih lagi dibuka juga, slot belum penuh, tapi kita akan blast poster insyaAllah by besok ataupun lusa lah. Okay, jadi dan mungkin untuk tahun ni kita akhiri dengan BOP Physical di Pahang. Tapi kita belum dapat detail lagi dan masih lagi dalam perancangan. Okay, itu saja untuk tahun 2023 lah, dan kita akan jumpa 2024 dengan perancangan baru insyaAllah. Terima kasih kepada Didi Rini yang dapat membentangkan slot pada hari ini. Jadi kita jumpa lagi. Terima kasih pada semua juga. Jangan lupa kalau yang belum naik dealer tu, capaikan target anda. Saya doakan anda semua ya. Okey, terima kasih. Okey, Didi ni ya. Kita jumpa lagi. Okey, terima kasih semua. Jumpa lagi. Okey, yang baik itu daripada Allah dan yang kurang itu adalah kelemahan saya sendiri. Saya doakan semua anda berjaya. InsyaAllah bina step masing-masing. Jangan tinggal. Walaupun kita dah buat bisnes apa-apa, bisnes QM ni jangan kita sesekali tinggal. InsyaAllah kita akan dapat Amin. resultnya nanti. Amin. InsyaAllah. Terima kasih.